terangkan macam mana nak menguji sebuah bateri pada kenderaan menggunakan alat-alat yang saya terangkan tadi. Okey, kalau kita lihat dekat bateri ni ada dua terminal kan, satu positif, satu negatif. Okey, so wire yang dibekalkan sekiranya kita nak tukar bateri ni pada kenderaan ni, kita perlu buka nut ni dan buka nut ni untuk keluarkan terminal ni lah. Jadi bila kita pasang bateri baru pun nanti, pastikan positif pada positif dan negatif pada negatif. Okey, selalunya pengilang dia akan sediakan terminal yang ikut saiz lah. Jadi kesalahan untuk meletakkan terminal yang salah tu mungkin kurang lah kot, sebab saiz dia bergantung kepada terminal. Tapi risau juga kalau awak tersalah pasang. Jadi pastikan lihat marking-marking yang pada terminal ni. Contoh dalam ni ditulis positif, jadi pada positif dan kat sini biasanya dia tak ada apa-apa. Kita boleh tahulah dengan keadaan wire hitam itu ialah negatif lah. Okey, so itu kena lihat. Kadang-kadang kalau contoh kita terpasang terbalik, mungkin terminal ni tak cukup panjang untuk sampai kat terminal tu. Itu pun kita boleh tahu kita dah salah buat. Okey, sekiranya kita salah buat juga, so ada satu protection pada kenderaan ini, dia menggunakan main fuse. Jadi main fuse ni dia menghalang sekiranya kita terpasang terbalik, main fuse ni akan rosak dululah, akan putuslah dan current tidak akan supply lagi ke dalam kereta ini. So itu ialah satu safety yang telah dibekalkan dalam kenderaan inilah. Okey, sekiranya terbalik, okey, selalunya jaranglah berlaku terbalik sebab kita ada banyak indikator dalam bateri ni untuk kita tak salah buat benda tu lah. Okey, so sekarang saya akan ajar macam mana kita nak test bacaan voltage pada sebuah saya akan terangkan macam mana nak menggunakan multimeter jenis digital untuk menguji bateri ini. Jadi seperti mana saya dah ajar sebelum ni, cara penggunaan dia sama saja. Kita boleh gunakan cara yang sama. Okey, kita boleh ambil positif pada positif dan negatif pada negatif lah. So pastikan betul-betul faham dan kena pasti mana satu positif dan negatif sebelum melakukan pengujian ini. Jadi saya letak je pada positif dan satu lagi pada negatif, dan saya dapat lihat bacaan iaitu 12.4. Jadi bateri ini jenis Warta 55AH, okey, menunjukkan bacaan dia 12.4. Okay, jadi awak boleh rekodkan bacaan ini dan letakkan dalam lab report. Okey, itu adalah cara menggunakan multimeter. Kemudian saya akan tunjukkan cara menggunakan battery tester. Okey, saya akan menunjukkan cara menggunakan battery tester. Okey, kaedah sama seperti mana yang saya telah terangkan sebelum ni. Okey, so pastikan bila kita menguji bateri dalam keadaan pada kenderaan macam ni, negatif ni kita kena jaga sikit lah. Sebab apa? Negatif biasanya dipasang pada satu body kenderaan. Jadi kalau kita pasang positif ke, contoh kan, kita pasang positif, negatif ni kita tak pasang lagi, kemungkinan akan berlaku spark lah kalau dia touching pada bahagian yang metal. So pastikan safety tu diamalkan lah. So kalau nak elakkan berlakunya masalah seperti itu, pastikan kita pasang negatif dululah. Okey, supaya tak ada berlakunya kesalahan dan sebagainya. Okey, so seperti mana bateri ni pun sama juga, terminal yang kita nak pasang nanti pun, okey, seelok-eloknya kalau kita nak buka dulu, okey, kita buka negatif dulu. Okey, kalau kita buka negatif dulu, okey, apa kesan dia kalau kita buka negatif? Kalau kita buka negatif, let's say lah kalau saya masa saya nak buka, contoh saya tak buka negatif, saya biar, saya nak buka positif dulu. Saya ambil spana, saya nak buka. Bila saya buka pakai spana, mungkin spana tu touching pada body. Okey, mungkin ada body part yang metal, yang besi kena pada spana tersebut dan ia boleh mengalir arus. Sebab apa? Positif tu touching pada spana, spana tu pergi kepada saya punya body kereta yang mana dipasang ground. Jadi saya takut ada pengaliran arus. Mungkin akan ada berlaku kerosakan dan takut ada fuse yang rosak. Jadi untuk elakkan benda tu, pastikan bila kita buka bateri, nak buka bateri tersebut, kita buka negatif dulu. Kita asingkan negatif tu siap-siap. Kalau lagi bagus, kita boleh ikat dekat mana-mana supaya negatif tu tak kena pada point negatif pada bateri. Okey, baru kita buka positif. Jadi bila kita pasang bateri ni balik pun sama juga. Kita pastikan, jadi macam saya selalu ingatkan student,
okey, negatif ni dia first and last lah. Okey, maksudnya kita cabut negatif dulu first, lepas tu kita cabut positif, and bila kita nak pasang balik, okey, kita pasang positif dulu dan kita pasang negatif last. Okey, konsep dia sama macam tadi. Kita boleh letak pada bahagian negatif ni, kita klikkan dulu. Okey, klikkan bahagian yang betul-betul boleh lekat. Okey, kemudian kita letak pada bahagian positif. So bila letak bahagian positif, saya boleh lihat saya punya indication kat sini. Okey, kat sini dia tunjuk low lah. Okey, dan tapi dalam keadaan situasi bateri ni dia masih okey. Mungkin kat sini low sebab kereta ni tidak dihidupkan lagi. Jadi kita akan lihat nantilah keadaan bateri tersebut bila kita hidupkan enjin, apa dia punya situasi dia nantilah. Okey, selepas enjin dihidupkan, kita boleh lihat indication battery tester ni dia menunjukkan dalam keadaan battery state full. Okey, dan dia okey lah. Maksudnya bateri ni elok lah. Okey, tadi mungkin tunjuk pada low sebab enjin ni mungkin tak dihidupkan. So agak low sikit lah, tak sesuai untuk cranking. So dia nak tunjuk state dia low. Tapi bila kita crank, okey, full. Okey, bateri ni elok menggunakan battery tester. Dengan menggunakan multimeter, kita pun boleh mengetahui voltage bateri tersebut semasa enjin dihidupkan. Jadi kita boleh letak bacaan ni dalam report juga. So kita lihat bacaan masa enjin dihidupkan, dia menunjukkan 14.39 volt. Jadi bateri ini menandakan alternator ni berfungsi dengan agak baik, sebab alternator perlu mencas bateri tersebut pada nilai lebih daripada 12 volt. Okey, sekiranya kita mengambil bacaan ini dan bacaan multimeter menunjukkan 13 ke bawah, sebab tu enjin dihidupkan, ini mungkin menunjukkan tanda-tanda alternator dah mula nak rosak. Jadi itulah cara kita nak mengetahui sama ada alternator berfungsi dengan baik ataupun tidak. Untuk pengujian menggunakan multimeter, kita boleh lihat bacaan dia 14.37, sebab tu enjin dihidupkan. Okey, menggunakan multimeter, sebab tu enjin tidak dihidupkan, bacaan voltage tadi tu kita boleh uji dan bacaan ni lebih kurang 12.89 volt. Jadi sekiranya bacaan ni bawah daripada 9.5, bateri ini perlu digantikan dengan bateri yang baru dan kita boleh buat pengujian semula. Okey, seterusnya ialah menggunakan load tester. Okey, so menggunakan load tester kaedah pun sama. Positif dulu. Okey, kalau kita pasang positif dulu, kemungkinan untuk arus mengalir tu tidak ada lagi lah. Sebab apa? Negatif tu tak terpasang lagi. Jadi kita boleh pasang negatif kat sini. Okay, menggunakan load tester ni sebenarnya tak ada isu lah kalau kita pasang mana dulu, sebab dia agak direct saja. So kita tak perlu risau. Okay, so kita boleh lihat bacaan pada load tester sebelum enjin dihidupkan ataupun dalam keadaan enjin off. Bacaan dia menunjukkan lebih kurang 13 voltage lah dan berada pada zon hijau. Dan bila kita test cranking untuk kita punya load tester ni menggunakan load tester, okay, bacaan dia jatuh lebih kurang 11 something, di mana dia masih berada dalam zon hijau. Jadi bateri ni boleh dikatakan agak baik dan sesuai digunakan dalam kenderaan ini. Okey, seterusnya ialah menggunakan test lamp. Okey, ini sekadar saya nak bagi tahu apa function test lamp. So kita klikkan pada negatif dan pada positif ni kita letak jarum dia pada positif dan kita boleh lihat lampu ni menyala lah, tapi kita tak dapat lihat berapa bacaan voltage sebab ni hanya sekadar lampu tu menyala. So sekiranya kita nak tahu kekuatan bateri, tidak mampulah kalau test lamp ni memberi bacaan kekuatan bateri. Saya akan terangkan sekiranya kalau kita nak buka ataupun kita nak tukar bateri ini kepada bateri yang baru, sekiranya voltage yang kita uji tadi itu kurang daripada 9.5 volt, maka bateri ini mungkin perlu dicas. Kalau kita nak jimat duit kita cas dululah. Okey, kalau kita rasa kalau lepas cas pun tak boleh guna, kita boleh tukar dengan bateri yang baru. Itu bergantung kepada bacaan load tester. Kalau load tester tu dah teruk pada bacaan bad, mungkin tak sesuai lagi lah kalau kita nak cas lagi. Kalau kita nak try dulu untuk cas, kita boleh buka dulu. Okay, cara pembukaan bateri agak penting sebab apa? Bateri ni dia bahagian
electrical system dalam kenderaan, negatif ni biasanya disambung pada bahagian grounding pada bahagian metal part pada kenderaan ni. Boleh dikatakan hampir beberapa point dalam kenderaan ini dipasang negatif point. Jadi grounding pada point besi dalam kenderaan ni boleh mengalirkan arus lah kalau kita ada komponen wire dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku, sekiranya kalau saya tak cabut negatif dulu, kalau saya cabut, saya nak buka positif dulu, mungkin saya guna spana. Jadi bila saya guna spana ni, kerisauan sekiranya sewaktu saya buka positif ni, spana ni touching pada body, dan mungkin touching body tu pada point ground yang tertentu lah. Kalau touching pada ground yang tertentu, mungkin akan ada pengaliran arus dari positif melalui spana ini dan terus ke bodi kenderaan, dan mungkin akan berlaku spark. Okey, kemungkinan akan ada fuse yang akan rosak kalau kita buat benda ni. So, cara yang selamat untuk buka bateri ialah kita buka negatif dulu. Jadi bila kita buka negatif dulu, okey, sekiranya kita melakukan prosedur yang sama, kan, buka positif, kalau negatif dah dibuka terlebih dahulu, tiada pengaliran arus akan berlaku. Sebab apa? Negatif ini tidak bersambung. Okey, so kita tak perlu risau tu. Jadi saya syorkan sewaktu buka bateri, pastikan negatif ni dibuka terlebih dahulu, dan kalau ada kabel tie dan sebagainya, ikat pada point yang tertentu lah supaya dia tidak touching balik lah. Okey, and then baru kita buka positif. Okey, maksudnya negatif first buka, waktu nak buka negatif first, kemudian positif, and then bila kita ada bateri yang baru, kita letak bateri baru tu, kita nak pasang, konsep yang sama, kita pasang positif dulu. Okey, kenapa positif dulu? Okey, sama juga. Let's say waktu kalau kita pasang positif dulu, kita touching mana-mana, negatif tak terpasang, so kita selamat. Jadi kita masuk positif dulu dan last kita masuk negatif. Jadi aturan untuk saya nak ingat, negatif ni first dan last. Okey, first buka, last pasang. Itu aturan nak senang nak ingat lah. Okey, namun begitu, ia bergantung jugalah kepada situasi semasa lah. Sekiranya pelajar waktu buka tu boleh berhati-hati, itu boleh ikut sekuen masing-masing. Tapi seelok-eloknya negatif first dan last lah. Okey, next ialah sekiranya pada sebuah kenderaan kita nak gantikan bateri baru. Ada setengah kenderaan, bila kita nak ganti bateri yang baru, kita tak boleh biar kabel dia tak connected pada bateri untuk jangka masa yang lama. Sebab ini mungkin boleh menyebabkan setting pada ECU mungkin akan lari. Especially kereta-kereta yang contoh kereta Proton dan sebagainya, dia perlu pastikan ada arus yang constant pada ECU dia. Okay, kita risau kalau kita cabut dua-dua ni, mungkin setting pada ECU pun akan lari sedikit. Jadi untuk mengelakkan benda ni, sebab tu menukar dua terminal ni pastikan dilakukan dengan keadaan cepat supaya tak ada loss current pada setting ECU tersebut. Itu ikut model lah. Okay? Dan biasanya kalau ditukar, ada setengah orang akan menukar bateri ni dengan keadaan enjin tu dihidupkan. Ini untuk mengelakkan setting-setting dia larilah. Itu kalau dah expert mungkin boleh buat lah. Maksudnya kita buka terminal ni, okey, bila nak cabut tu, waktu enjin tu dah tengah hidup. So kita buka bateri tersebut waktu enjin hidup. Itu lebih bagus lah. Tapi kena expert lah. Sebab apa? Takut waktu nak letak bateri baru tu salah pasang, tu bahaya. So kena betul-betul mahir lah. Kalau tak mahir, jangan buat lah. So mungkin boleh tutup enjin, cabut, tapi buat dengan keadaan cepat. Mungkin perlu ada kawan lah membantu untuk kita mudahkan tu. Okey, selalunya macam tu lah. Ada kereta dia tak perlu penjagaan macam tu. Ada setengah kereta dia perlu tukar dengan cepat. Okey, itu saja untuk pengujian bateri.